Assalamualaikum. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tugasan assignment yang telah diakhirkan oleh pensyarah kami, iaitu bertajuk mitosis dan meiosis. Seterusnya, saya akan memberikan kepada ahli kumpulan saya untuk pembentangan seterusnya. Assalamualaikum, saya Tuan Afali Sakinah binti Tuan Muhammad Hanafi KBJ 2115-10127. Kali ini saya akan membentangkan pengenalan bagi mitosis dan meiosis serta replikasi kromosom bagi DNA. Mitosis merupakan proses pembahagian nukleus sel eukariot untuk menghasilkan dua sel anak yang mengandungi kromosom yang seiras dengan kromosom induk, iaitu 46 kromosom bersamaan 2N diploid. Sel eukariot merupakan sejenis mikroorganisma yang sel-selnya mengandungi struktur kompleks yang terlindung dalam membran. Proses ini melibatkan proses pertumbuhan, penjenaan semula dan pergantian sel-sel yang rosak atau lama. Proses mitosis ini berlaku dalam sel soma, iaitu sel-sel tubuh organisma selain dari sel gamet yang merupakan sel pembiakan, iaitu sperma dan ovum. Seterusnya meiosis. Meiosis merupakan salah satu kaedah pembiakan aseksual yang berlaku dalam tumbuhan untuk menghasilkan zuriat yang dapat mewarisi ciri-ciri genetik daripada induk. Tujuan proses pembahagian sel khusus ini untuk membentuk sel gamet, ovum dan sperma, iaitu 4 sel baru, separuh dari induk dan berbeza antara sel anak. Selain itu, proses pembahagian ini bertujuan untuk mengekalkan bilangan kromosom antara generasi, iaitu ovum bercampur dengan sperma. Hasilnya adalah sel diploid. Proses meiosis ini melibatkan dua peringkat, iaitu meiosis 1 terdiri daripada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Manakala meiosis 2 terdiri daripada profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Seterusnya, replikasi kromosom DNA merupakan proses penggadaan rantaian DNA membentuk rantaian baru daripada template rantaian asal. Tujuan replikasi ini persediaan bagi proses pembahagian sel mitosis dan meiosis. Sebelum berlakunya proses pembahagian sel ini, perlu adanya step yang dinamakan sebagai DNA replication. Kita mempunyai satu set DNA. Apabila berlakunya penggadaan DNA tersebut, akan terhasilnya dua set DNA yang sama. Seterusnya, DNA ini terdapat dalam kromosom dan dipintarkan bersama protein untuk membentuk kromosom. Jadi, apabila DNA kita berganda, kita akan dapati masing-masing mempunyai kromatik. Antara kromatik ini, sebelah kanan dan sebelah kiri mempunyai DNA yang sama. Kedua-dua kromatik ini dihubungkan oleh sentromere. Assalamualaikum, nama saya Ni Adriana binti Ni Muhammad, KBJ 21150602. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kitaran sel. Sebelum berlakunya pembahagian sel mitosis dan meiosis, DNA akan mengalami replikasi. Ia berlaku semasa intrafasa dalam kitaran sel. Intrafasa ni bermaksud masa antara proses pembahagian sel. Tempohnya yang lebih panjang, 90%. Sel ni berfungsi dan bersedia untuk pembahagian sel, replikasi DNA dan organel lain. Gambar raja menunjukkan ini adalah satu kitaran sel. Dalamnya ada 3 peringkat, iaitu G1, S dengan G2. G1 ni sel tumbuh dan menjalankan fungsi. Fasa pertumbuhan pertama, sel membesar. Pertumbuhan berlaku secara aktif. Sel ini mensintesis protein, kloroplas, mitokondria dan juga kadar metabolisme sel ni tinggi. S ni sintesis. DNA dalam nukleus mengalami replikasi. G2 ni fasa pertumbuhan kedua. Sel berfungsi bersedia untuk membahagi. Organel berganda. Sentral ini merupakan organel penting untuk menghasilkan fiber untuk pembahagian sel. G2 ni sintesis protein dan enzim. Sel ini mengumpul tenaga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Husna binti Fauzam, KBJ 2115010133. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah lokasi mitosis manusia. Lokasi mitosis ianya terletak di beberapa kawasan, antaranya zygote, fetus dan semasa dewasa. Yang pertama berlakunya di zygote yang terdiri dalam satu sel sahaja dan ianya akan dibahagikan beberapa kali mengikut proses mitosis dan menjadilah beberapa sel yang dikenali sebagai multiselular.
Yang kedua, ianya berlaku di fetus, iaitu dalam kandungan ibu, iaitu akan mengalami beberapa perubahan seperti fetus, kepada dilahirkan, kepada bayi, kepada kanak-kanak dan remaja. Semasa remaja, kita mendapati tulang-tulang kita memanjang. Sel darah akan bertambah dan lain-lain. Tindakan ini semua memerlukan proses mitosis. Sel darah merah juga dikenali sebagai erythropoiesis yang berlaku di red bone marrow yang berlakunya proses mitosis sel. Begitu juga pembentukan sel darah putih iaitu limfosit yang berlakunya di lymphoid tissue. Selain itu, lokasi mitosis berlaku di lokasi epidermis iaitu penggantian sel-sel permukaan kulit. Contohnya, apabila seseorang itu mengalami kecederaan di kulit, proses mitosis akan berlaku untuk proses pemulihan kecederaan tisu-tisu yang telah rosak. Seterusnya, berlaku di hair follicles iaitu pertumbuhan rambut yang mana berlaku dalam proses pertumbuhan. Proses mitosis ini dipengaruhi oleh hormon dan faktor dalaman. Di samping itu, masih ada sel yang tidak berlaku proses mitosis selepas dewasa iaitu neuron dan sel otot. Contohnya, neuron apabila individu itu telah dewasa, neuron-neuron telah kurang untuk membahagi. Kesannya, individu itu telah kurang untuk membahagi, kesannya individu tersebut menjadi kurang daya ingatan. Akhir sekali, apabila berlakunya proses mitosis yang tidak terkawal, akan menyebabkan atau terbentuknya tumor iaitu ketumbuhan di kawasan-kawasan tertentu seperti pembuluh darah otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila binti Zakaria, KBJ 211510124. Hari ini saya akan membentangkan tentang pembahagian sel mitosis. Pembahagian sel mitosis terbahagi kepada 4 fasa, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Fasa yang pertama adalah profasa. Profasa ialah peringkat pertama mitosis. Pada peringkat ini, kromosom berada pada pemanjangan yang terbaik. Kromosom mula membentuk gegelung dan menjadi tebal. Kromosom pada ketika ini mula kelihatan dan boleh dilihat di bawah mikroskop cahaya. Semasa fasa ini, membran nuklear hilang dan getian gelendong spindle fiber muncul. Kinetoko memegang kromosom dan terikat di gentian gelendong. Fasa yang kedua ialah metafasa. Semasa metafasa, sentriol membahagi dan berpindah ke tapak yang bertentangan dengan kutub. Gentian gelendong melekat pada sentrometer. Setiap sepasang kromatik mula tersusun di tengah-tengah sel. Yang ketiga ialah fasa yang ketiga ialah anafasa. Sentroma mula membahagi secara longitud. Gentian gelendong mula memendek dan kromatik ditarik ke kutub yang bertentangan. Pada peringkat ini, sistem kromatik berpisah. Pada akhir anafasa, setiap kutub sel mempunyai satu sel lekap kromosom. Fasa yang terakhir adalah telofasa. Gegelung kromosom mula terbuka dan membentuk 2 nukleus baru dan proses cytokinesis berlaku membentuk 2 sel baru. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Husna Syamira binti Muhammad Tarmizi, KBJ 211512020. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pembahagian meiosis 1. Pembahagian meiosis 1 ini melibatkan pembahagian kromosom homolog kepada 4 sel baru. Pembahagian meiosis ini juga melibatkan 2 peringkat pembahagian iaitu meiosis 1 serta meiosis 2. Pembahagian meiosis ini akan melalui proses interfasa terlebih dahulu iaitu replikasi DNA. Seperti yang kita telah pelajari, interfasa adalah sebelum berlakunya pembahagian sel. Contoh gambar yang dipamerkan di dalam sel mempunyai nukleus dan dibungkus oleh nuklear envelop, dan di dalam nukleus mempunyai kromosom dalam bentuk berbenang. Di dalam proses interfasa ini, sentriol adalah organel yang paling penting dalam proses pembahagian sel. Seperti yang kita tahu, meiosis ini memerlukan 2 peringkat pembahagian sel iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Penjelasan yang lebih terperinci berdasarkan gambar di belakang. Berdasarkan gambar ini mempunyai sepasang kromosom homolog di dalam sel.
Sebelum pembahagian meiosis yang berlaku pergandaan DNA atau penggandaan kromosom yang mana kromosom akan mempunyai dua kromatik yang akan membawa kandungan maklumat yang sama. Mengapa membawa maklumat yang sama? Hal ini kerana hanya berlakulah pergandaan kromatik sahaja dan tidak berlakunya pindah silang. Selain itu, semasa meiosis 1 ini juga berlakunya pemisahan kromosom yang menyebabkan sel menjadi separuh saja, iaitu haploid. Meiosis 1 ini akan mengalami 4 fasa, iaitu profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Macam mana nak ingat fasa meiosis 1 ini? Gunakanlah singkatan bahasa seperti PMAT. P bermaksud profasa 1, M untuk metafasa 1, A adalah untuk anafasa 1 dan T adalah telofasa 1. Melalui peringkat pertama, iaitu profasa 1. Sistem kromatik akan menebal dan menjadi pendek. Selain itu, nuclear envelope juga akan hilang dan akan mendedahkan kromosom. Fiber juga akan terbentuk daripada centriole, iaitu organel yang berfungsi untuk menarik kromosom ke tengah sel. Dalam fasa ini berlaku juga sineksis. Sineksis itu adalah kromosom-kromosom yang akan tersusun dengan pasangannya. Berkemungkinan akan berlakunya pindah silang antara kromosom-kromosom, iaitu kesan daripada berlakunya sineksis. Proses seterusnya adalah metafasa 1 ini berlaku dengan cara kromosom akan tersusun di tengah-tengah sel. Pergerakan kromosom ke kawasan tengah sel ini akan dibantu oleh fiber dan centriole. Pada peringkat yang ketiga ini adalah peringkat anafasa 1. Semasa peringkat ini, kromosom homolog ditarik oleh fiber. Fiber bermaksud berbenang yang menarik kromosom homolog berpisah dan ditarik ke arah berlawanan dan terjadinya pemisahan kromosom homolog 23 di sebelah kiri dan 23 di sebelah kanan. Fasa yang terakhir adalah telofasa 1. Kromosom homolog yang ditarik oleh fiber akan terbentuk dua nukleus yang baru, iaitu nuclear envelope, dan berlakunya proses cytokinesis. Berlaku membentuk dua sel baharu. Organel dan sitoplasma akan dibahagikan dengan sama rata. Melalui video di belakang ini menunjukkan proses meiosis dengan lebih jelas. Pada peringkat pertama, berlakunya proses profasa 1 di mana sistem kromatik akan menebal dan menjadi pendek. Selain itu, nuclear envelope akan hilang dan mendedahkan kromosom. Pada peringkat ini juga berlakunya sineksis, iaitu kromosom-kromosom akan tersusun dengan pasangan homolog dan berlakunya crossing over, iaitu pindah silang maklumat akibat berlakunya sineksis. Seterusnya, pada peringkat metafasa 1 ini, kromosom-kromosom akan tersusun di tengah-tengah sel dan pergerakan kromosom akan dibantu oleh fiber dan centriole. Pada peringkat yang ketiga berlakunya anafasa 1 di mana pasangan kromosom homolog akan ditarik oleh fiber menyebabkan kromosom homolog akan berpisah dan ditarik ke arah berlawanan menjadi 23 kromosom homolog di bahagian kiri dan 23 kromosom homolog di bahagian kanan. Pada fasa yang terakhir iaitu peringkat telofasa, kromosom homolog akan ditarik oleh fiber dan terbentuk dua nukleus yang baharu. Seterusnya, saya akan memberikan pembentangan ini kepada rakan sekumpulan saya untuk menerangkan pembahagian meiosis 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawsyanti binti Ismail, KBJ 2115121. Saya akan membentangkan tentang meiosis 2. Meiosis 2 ini merupakan proses pemisahan sistem kromatik. Yang kedua, tiada interfasa di antara proses ini. Yang ketiga, proses ini mempunyai konsep yang sama, iaitu profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan juga telofasa 2. Profasa 2 merupakan spindle fiber yang membentuk semula dan melekat pada sentroma pada profasa kedua ni. Metafasa 2 pula merupakan kromosom yang diselaraskan pada plat metafasa semasa metafasa 2 sebagai persediaan untuk sentroma membahagi dalam fasa seterusnya. Anafasa 2 adalah anafasa 2 merupakan proses di mana kromosom membahagi pada sentroma seperti dalam mitosis, dan kromosom yang terhasil masing-masing dengan satu kromatik bergerak ke arah kutub sel yang bertentangan.
Okey, seterusnya adalah telur fasa 2. Telur fasa 2 ni adalah proses di mana 4 nukleus yang haflot yang mengandungi kromosom dengan kromatik yang tunggal terbentuk dalam telur fasa 2. Pembahagian sitoplasma semasa sitokinesis menghasilkan 4 sel yang haflot. Perhatikan bahawa 4 sel ini tidak sama kerana susunan rawat B11 dan juga persilangan dengan meiosis 2 membawa kepada komposisi genetik yang berbeza bagi sel-sel ini. Dan yang keempat adalah terhasilnya 4 sel anak yang haflot. Perbandingan antara mitosis dan juga meiosis. Yang pertama adalah mitosis. Berlaku dalam sel soma, pembahagian nukleus secara satu kali. Yang ketiga, sel anak yang diplot yang mengandungi 46 kromosom. Yang keempat, tidak melibatkan pemasangan antara kromosom homolog ataupun crossing over. Yang kelima, 2 sel anak terbentuk akan seiras dengan sel induk. Yang keenam adalah tujuan. Tujuan mitosis ni adalah untuk membantu pertumbuhan dan juga pembaikian sel. Okey, yang kedua adalah meiosis. Berlaku dalam sel pembiakan, pembahagian nukleus secara 2 kali. Yang ketiga, sel anak yang haflot yang mengandungi 23 kromosom. Yang keempat, melibatkan pemasangan antara kromosom homolog dan juga crossing over. Yang kelima, 4 sel anak terbentuk. Sel anak berbeza dengan sel induk. Yang keenam adalah tujuan. Tujuan meiosis ni adalah pembentukan gamet bagi mengekalkan bilangan kromosom sel apabila sel-sel gamet bersenyawa.